Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam bab yang ke-11 bagi tingkatan 2, iaitu transformasi isometri bagi bahagian yang ketiga. Hari ini kita akan belajar bahagian C, iaitu pantulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pantulan ni? Pantulan ialah suatu transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah diterbalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis, iaitu paksi pantulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan simetri pula? Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Okey, garis simetri pula bermaksud garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Okey, iaitu dia akan menjadi paksi pantulan bagi imej dan objek. Okey, simetri ni kita dah buat mungkin dalam subjek yang lain, dalam seni dan sebagainya. Okey, macam ibarat macam rama-rama. Okey, rama-rama. Okey, so dia punya tengah-tengah ni ialah garis simetri. Okey, simetri dia sama, kiri dengan kanannya sama. Tu dimaksud sebagai simetri. Alright. So yang ketiga, sifat imej bagi pantulan. Apakah sifat imej bagi pantulan ni? Sifat imej bagi pantulan, yang pertama sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Yang kedua, imej mempunyai orientasi berbeza, bersongsang sisi dan membentuk imej cermin antara satu sama lain. Okey, pantulan ni dalam arti kata lain kita tengok macam cermin lah. Okey, cermin. Okey, tengok muka kita. Okey, mata kanan kita akan menjadi mata kiri kita. Okey, kalau ada cermin di tengah-tengah. Alright, contoh satu. Okey, contoh satu, antara berikut yang manakah menunjukkan pantulan? Okey, senang je. Okey, tengok pada gambar. Okey, yang pertama bentuknya mesti sama. Okey, contoh ini sama bentuk, segitiga sama bentuk. Yang kedua dia songsang. Okey, dia orientasi yang berbeza. So bila sama dia punya ciri-ciri sifat imej, bermaksud dia adalah pantulan. Okey, yang kedua, gambar B ni pula bentuk sama, gambar sama, tetapi dia punya orientasinya tidak sama. Maksudnya sepatutnya dia terbalik, tapi dia sama arah. Jadi dia bukan pantulan. Alright. Yang kedua, lengkapkan lukisan di bawah. Okey, sekarang kita nak buat lukisan. Okey, yang ni pun sama. Yang ni adalah bentuk simetri. So caranya mudah. Okey, kita cuma plotkan titik saja. Okey, kita kira titik pun boleh. Okey, daripada titik ni, okey, yang saya tandakan guna pen biru ni, ke paksi simetri ataupun garis simetri, berapa kotak? 1, 2 sebelah kanan, sebelah kiri pun 1, 2, dan kita pangkahkan dia dulu. Okey, yang ni pun sama, 1, 2. Okey, kita pangkahkan. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kita pangkahkan juga. Dan kita sambungkan guna pembaris. Okey, sebab saya tak guna pembaris, jadi paksalah silap. Okey, diturun macam ni, dan disambung macam ni. Okey, dan dia terus serong macam ni. Okey, so dah siap dia punya lukisan. Okey, yang B pun sama. Okey, dia sengit tapi tak ada masalah, kira kotak saja. Okey, kita tandakan dulu bucu-bucunya nak kira. Okey, setengah, pangkahkan dulu. Okey, 1, 2, pangkahkan dahulu. Okey, 1, 2. Okey, kita pangkahkan dan sambungkan dia punya garisan. Okey, very simple, tak ada masalah tajuk ni. Okey, pastikan bila sambungkan kena gunakan pembaris. Okey, mesti gunakan pembaris.
Okey, dah siap gambar bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga kita nak melukiskan paksi pantulan. Okey, ini pun sama, very simple, senang saja. Okey, ada dua gambar, objek dan image. Sekarang tak dinyatakan objek dan image, tak kisah pun macam mana. Kita nak bagikan dua gambar ni kepada dua bahagian. Okey, so kita kira kotak bucu ni, yang bawah ni. Okey, so dua kotak bagi tengah-tengah. So ni garisan tengah-tengah dia. So kita just gariskan je tengah-tengah ni. Okey, dah siap dia punya paksi pantulan. Okey, B pun sama. Okey, ambil bucu yang paling hujung. Okey, ada dua bucu yang paling hujung. Okey, so kita bagikan bucu ni kepada dua bahagian. Okey, 2 bagi 1. So bermaksud ada satu bahagian di tengah-tengah dia. So kita gariskan tengah-tengah dia saja. Okey, dah siap dia punya paksi pantulan. Okey, very simple. Bagus, boleh buat semua orang. Okey, yang kedua. Okey, penerangan tentang pantulan. Contoh huraikan pantulan. Bila kita nak cerita pasal pantulan, yang pertama mesti ada nama dulu. Okey, nama dia ialah pantulan. Yang kedua, dia punya paksi pantulan. Paksi pantulan ni berada pada garis berapa ataupun pada sama ada pada nama garisan yang diberi ataupun pada dia punya tengok pada paksi dia. Okey, ataupun garisan pada paksi dia. Okey, contoh ni bukan C ni, ni A ni. Okey, A. Okey, yang pertama tajuk ni mestilah pantulan kan. So kita bagi nama dia pantulan. Okey, pada. So nampak kat sini tengah-tengah ni ada satu garisan. Okey, dah punya nama dia A dengan B. So just letak nama dia pantulan pada garis A, B. Okay, very simple. Okay, yang kedua B dalam bentuk paksi X dengan Y. Sekarang gambar yang warna merah ni objek dan image. So tengok mana garisan tengah-tengah dia. Okay, ini bucu paling hujung. So bila bagi dua, ini garisan tengah-tengah dia. Okay, garisan paksi pantulan tengah-tengah. Okay. Alright. So yang pertama nama dia mestilah pantulan pada. Pada berapa ni? Sekarang nama tak diberikan. So tengok pada garisan warna biru ni dia kena pada paksi mana? Paksi X ke pada paksi Y? So dia kena pada paksi X. So tulis sini X sama dengan berapa nombor tengah-tengah ni? Di antara 0 dengan 2 nombor 1. So pantulan pada X sama dengan 1. Okey, itu saja jawapan bagi nombor 2. Okey, yang ketiga. Okey, image bagi suatu objek. Contoh, lukis image bagi objek di bawah pantulan berikut. Okey, ini sama macam contoh yang kita buat untuk paksi garis simetri tadi. Okey, sekarang kita kena lukis gambar selengkapnya. Okey, ini objek, so image tak tahu. So senang saja kita kira jarak bucu ke paksi pantulan. Okey, macam ni contoh. Okey. So satu sebelah kanan, satu sebelah kiri kita pangkahkan. So yang ni pun sama, 1 2 3 1 2 3 pangkahkan juga. So yang ni tambahan lagi 2 1 2 1 2 pangkahkan juga. Ni bucu ni 1 1. Okey, dan kita sambungkan. Okey. So sambungkan ni macam mana? Okey, yang pertama dia tegak macam ni. Okey, kemudian terlupa satu titik. Sorry. Maafkan saya sini. Okey, 1 2 3 1 2 3. Okey, kita pangkahkan dan sambungkan titiknya. Okey, sambungkan. Okey, sambungkan. Okey. Okey, sambungkan. Okey, so kita dah siap sambungkan dia punya, lukiskan dia punya image, objek pula image. Okey, so yang ni pun sama. Okey, so bucu-bucu kita kira. Okey, yang ni dulu 1 1 pangkahkan. Okey, 1 setengah 1 pangkahkan. Okey, ini pun sama, 1 1 pangkahkan. 1 setengah 1 pangkahkan.
paling belakang sekali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pangkalkan juga. Okey, so kita sambungkan garisan dia sama seperti gambar dia. Okey, so kita dah siap melukis gambar image. Okey, penyelesaian masalah yang melibatkan pantulan. Contoh, pada raja di bawah A tanduk. A tanduk ni ialah image bagi A di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat titik P tanduk di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, sekarang dia dah bagi dua gambar, A dan A tanduk. Yang pertama, tentukan kat mana paksi pantulan dia. Okey, ini bersama kita ambil pucu yang paling hujung lah, senang. Okey, kemudian bagi dua. So bagi dua, mana garisan tengah-tengah? Okey, ni garisan yang tengah. Tengah ini ialah dia punya paksi pantulan dia. So ni paksi pantulan. Okey, saya tulis lah. Okey, tak tulis pun tak apa, saja tunjuk pada awak semua. Okey, kemudian tengok pada titik P ni. Okey, dia suruh nyatakan koordinat. So titik P ni kita kira sampai ke paksi pantulan ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kita pangkalkan titik P yang baru ni. Okey, dan letakkan tanda P tanduk, menunjukkan dia image bagi P. Kemudian koordinat. Kita bacakan koordinat titik P berapa. Okey, so dia berada pada bawah ni. So 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So paksi X berada negatif 3, paksi Y berada pada 1, 2, 3, 4. Nampak sini? So jawapannya negatif 3, 4. Okey, so kita dah siap mempelajari bahagian yang ketiga dalam tajuk transformasi isometri, iaitu pantulan. Seterusnya nanti video yang akan datang kita akan belajar transformasi isometri yang ketiga, iaitu putaran. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, boleh like, komen dan share. Jangan lupa tekan button loceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Okey, jika ada sebarang komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan juga jangan lupa subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome, jika ingin mendapatkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.